Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Untuk kelas hari ini, hari Rabu, ah, macam cikgu janjikan semalam, cikgu akan sambung dengan topik yang sama iaitu susun nombor. Dan cikgu akan bagi latihan untuk kelas kali ini sebab macam semalam cikgu hanya bagi contoh video pada awak. So hari ini kita akan cikgu akan bagi lagi dua contoh untuk menambah kefahaman awak lah bagi tajuk susun nombor ni. Okay? Jadi kita punya objektif pembelajaran kita masih sama, iaitu menyusun kumpulan objek mengikut tertib menaik dan tertib menurun dengan betul. Okay, cikgu harap awak masih ingat lagi lah apa itu mana cikgu punya ni, apa itu tertib menaik. Apa itu tertib menaik yang kita belajar semalam. Kata kunci kita tertib menaik dan juga tertib menurun. Cikgu ulang balik, tertib menaik itu adalah susunan nombor daripada dia menaik macam tangga lah, kita tarik tangga daripada kecil kepada nombor yang paling besar. Manakala tertib menurun macam kita turun tangga, maksudnya daripada nombor yang besar kepada nombor yang kecil. Itu secara ringkasnya tertib menaik dan tertib menurun. Kita dah sentuh mengenai kata kunci ni. Kalau awak masih lagi keliru, tak faham, awak boleh tengok balik video cikgu yang sebelum ni lah, yang semalam punya tu. Okey, kita terus kepada soalan yang cikgu ambil daripada buku teks juga. Okey, dalam pada buku teks iaitu ni, susun nombor secara menaik. Okey, ditulis kat sini secara menaik. Awak tengok, awak kena tengok betul-betul soalan dia, apa yang dia minta. Macam sekarang dia minta untuk yang ni, untuk soalan satu ni dia nak secara, cikgu bulatkan secara menaik ni. Cikgu bulatkan perkataan secara menaik. Kalau awak tengok kat tepi ni, cikgu tunjuk semula ini gambar yang semalam. Menaik maksudnya macam tangga, naik tangga tu, jadi maksudnya daripada nombor yang kecil kepada nombor yang besar. Menaik. Ni panggil naik, tak ada, kalau tak menaik, tak susun macam ni, dia tak panggil secara menaik, tertib menaik. Tertib menaik tu maksudnya secara tersusun yang betul lah. Dia bukan naik turun, dia naik daripada kecil kepada yang besar. Jadi kita tengok nombor, kita ada 5 nombor, iaitu 809, 920, 909, dan 816 dan 960. Ni Cik Allah. Cikgu dah tulis contoh pula. Cikgu dah tulis semula, cikgu dah buat semula kat sini depan ni, awak boleh nampak 809, 920, 909, 816 dan 960. Kalau awak ingat balik macam mana kita nak susun, macam cikgu bagi tahu semalam juga, dia ada kaitan dengan banding nombor. Bila kita banding nombor, sebelum ni kita tengok kepada rumah nilai tempat dia kan. Ini pun sama, kita tengok kalau macam tadi dia cakap daripada kecil kepada besar, kalau ingat balik. Jadi kita nak yang belah kiri kita ni, sebelah kiri kat sini adalah nombor yang kecil, nombor yang paling kecil. Jadi kita susun dulu dekat atas ni. Jadi kita ambil dulu, cikgu gerakkan yang ni kita tengok setiap 5 nombor ni bagi nilai ratus dulu, iaitu ni 8, 9, 9, 8, 9. Okey. Jadi nilai yang pertama 8, 9, 9, 8, 9. Dia ada dua nombor yang berbeza, iaitu 8 dan 9. Jadi kita susun dahulu nombor nilai tempat bagi ratus yang kecil. Antara 8 dan 9 sudah tentu nombor 8 yang paling kecil kan. Jadi cikgu letak dulu nombor 8 kat sini. Mana lagi nombor ni? Nombor 9, nombor 9, nombor 8. Ini cikgu susun, ini baru yang pertama tau, belum lagi jawapan yang betul. Cikgu hanya susun mengikut nilai tempat ratus sahaja. Jadi yang ni 9, cikgu ambil 9. 9. Okey.
Dah selesai yang pertama, iaitu kita susun menggunakan ataupun berdasarkan nilai tempat ratus. Nombor yang paling besar lah kan dekat situ. Okay, sekarang kita nak tengok, kita buat yang kita semak pula untuk nilai puluh, nilai tempat puluh. Kita tengok yang antara nombor yang 800 ni dulu. 809 dengan 816. Yang kedua untuk nilai puluh kita ada nombor sifar dan juga 1. Dan ingat balik kita nak cari secara menaik. Cara menaik maksudnya daripada kecil ke besar. So kita tengok sifar dengan 1. Kita akan memulai daripada kiri kan. Jadi sifar dengan 1 sudah pasti sifar yang paling kecil. Jadi susunan sekarang untuk yang 800 ni adalah dah betul. Kita tak perlu ubah. Okay. 800 1. Alright. Okay. Good. Jadi kita tengok pula yang sebelah lagi 3 nombor iaitu yang 900 ni. 900 kita tak perlu tengok. Dan nombor 9 kita tengok nilai puluh dia. Sini kita ada 2 sifar 6. Nombor 2, nombor sifar, nombor 6, nilai tempat dia. Jadi, yang paling kecil kena berada di sebelah kiri, sebelah nombor yang 800 ni. Jadi, sudah pasti yang paling kecil kat sini adalah nombor sifar kan, sifar. Jadi, sifar sepatutnya berada di sini. Lepas sifar, 2, dan seterusnya adalah 6. Ini cikgu cakap berdasarkan nilai tempat puluh sahaja. Cikgu tengok nilai puluh sahaja Nilai puluh sahaja kat sini. Jadi sifar 2, 6. Dia dah daripada kecil besar sikit dan terus besar. Okey. Jadi siaplah kita. Jadi dah kalau kita dah dapat susun melalui kalau tak ada yang sama, maksudnya berbeza nombor nilai puluh ni, jadi kita tak perlu tengok nilai SAR. Katakan kalau nilai puluh ni ada sama macam ini sifar, sini sifar, baru kita perlu tengok nilai SAR. Sekarang ni tak ada, dia ada beza sifar 2, 6, jadi berbeza. Kita dapat susun mengikut tertib menaiknya, iaitu daripada kecil ke besar. Jadi jawapan yang sekarang ni macam inilah. Susun nombor bagi soalan nombor 1, inilah jawapannya. Kita start yang paling kecil iaitu 809 dan yang paling besar adalah 960. Okey, itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua iaitu soalan terakhir. Macam cikgu cakap tadi, cikgu akan hanya bagi 2 soalan saja. Jadi soalan yang kedua, apakah nombornya? Dia ada 2 benda kat sini. Apakah nombornya? Di soalan yang pertama kita kena selesaikan. So kita cari dulu nilai nombor ni. Ini yang pertama. Dan yang kedua, susun nombor dalam tertib menurun. Ingat balik tertib menurun. Kalau tertib menurun, kalau awak ingat semula tangganya, cikgu buat balik tangga. Cikgu copy yang ni je. Tangga menurun macam mana? Dia akan jadi macam ni. Menurun, cikgu aku ubah menurun, sekejap. Ubah belah sini. Buat tangga menurun. Menurun macam ni kan. Ni tangga, katakan ni contoh tangga, cikgu bagi awak nampak. Turun maksudnya daripada atas ke bawah, maksudnya daripada yang besar. Daripada nombor yang besar, kat sini nombor yang besar. Kepada nombor yang kecil. Nombor yang paling kecil. Okay. Nombor yang paling kecil. Itu tertib menurun. Okey, sekarang ni kita selesaikan nilai nombor ni dulu. Sebab ni soalan ni dia ada 2 soalan Apakah nombor? Kita tengok yang pertama ni blok 100-nya ada berapa? 1, 2, 3. Jadi ini adalah 300. 300. Blok 10, 1, 2, 20. Dan blok 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Jadi, bagi nombor yang pertama ni, jawapannya adalah
300 tambah 20 tambah 6, kita dapat 326. Ini jawapannya. 326. Kita tulis kat sini lah. Okey, dia ada kat sini. Untuk yang ni. Bagi kuning sikit nampak. Okey. Okey. Yang kedua, kita tengok yang kedua ni. Yang kedua, kita ada 1/100. Cikgu tulis 100. 2 untuk blok 10. 2 untuk blok 10 jadi 20, 10, 20. Dan yang satu-satu ni ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Jadi 100 tambah 2 jadi 120. Tambah 6, 126. 126. Jadi yang kedua ni adalah 126. Tukar je kat sini. 126. Okey. Kita tengok yang ketiga. Ketiga, kita ada 1, 2, 2 blok 100 jadi 200. Kita ada blok 10, kita ada 2 jadi 20 dan apa ni yang blok 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 juga. Jadi kita dapat dekat sini adalah 200 tambah 20 tambah 6, kita dapat 226. 226. Dan yang terakhir, kita ada blok 10, blok 100 tak ada. 10 ada 2 jadi 20. Dan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Jadi ini 6. Jadi kita dapat jawapannya adalah 26. 20 tambah 6 adalah 26. Macam tu. Jadi ini 4 nombornya. 326, 126, 226 dan 26. Jadi kita dah ada 4 nombor ni. Jadi kita mula daripada kiri sini. Maksudnya nombor yang dari paling kiri kat sini mestilah nombor yang paling besar. Okey, nombor yang paling besar. Jadi kita tengok nombor yang paling besar sebab dia menurunkan daripada paling besar kepada yang paling kecil. Jadi kita tengok nilai ratus. Nilai ratus yang kat sini adalah 3. Kita bulatkan Nilai ratus nombor ni adalah 1. Nilai ratus yang ni 2. Ini ada nilai ratus tak kat depan ni? Tak ada kan? Ini maksudnya sini sifar lah. Ni sifar je, sifar. Jadi 3, 1, 2 sifar. Maksudnya tak ada nombor nilai ratus, tak ada nombor yang sama kan. Jadi kita tak perlu ulang banyak. Kita tak perlu tengok nilai tempat puluh dan nilai tempat sar sebab nilai tempat ratus dah empat-empat ni berbeza. Jadi kita hanya perlu susun mengikut paling besar hingga yang paling kecil. Jadi yang paling besar dekat sini antara 3, 1, 2 sifar sudah pasti nombor 3. 3 akan kat sini. Lepas nombor 3 turun sikit kita dapat 326, kita akan dapat 226. Lepas tu 3, 2, 1, 126. Dan yang terakhir 26. Siap. Ini lagi senang. Sebab nombor ratus, nilai tempat bagi ratus dah berbeza. 3, 2, 1 sifar. Jadi kita boleh susun terus mengikut tertib menurun. Okey? Alright. Itu saja 2 soalan yang cikgu bagi untuk kelas hari ini. Kita akan jumpa lagi awak Khamis. Cikgu tengok jadual kelas tau. Bukan cikgu tengok ni. Khamis, okey, ada lagi Khamis dengan Jumaat. Alright, kita ada lagi 2 hari sebelum kita akan jumpa secara bersemuka untuk minggu depan kan. Okey, alright, itu saja untuk kelas hari ini. Assalamualaikum.